Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا الروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله صراط الذين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Ayat 105 Suratun Nahl. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita maklumi bersama, kita sedang melalui nisfu Sya'ban ataupun pertengahan daripada bulan Sya'ban ini. An-nisf dengan makna separuh atau pertengahan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamun nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman itu Nabi kata terbahagi kepada dua. Sebahagiannya adalah sabar, sebahagian lagi adalah syukur. Nisfu Sya'ban ini
adalah merupakan juga di antara min ayatillah, tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawasanya Rejab adalah bulan Allah. Sya'ban adalah bulan bagi Rasul. Ramadan adalah bulan bagi umat. Apabila Sya'ban ini bulan bagi Rasul, maka di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah mengingatkan, memberi peringatan. Maka falsafahnya nisfu Sya'ban ini merupakan bulan yang didatangkan untuk memberi peringatan kepada umat Islam bahawa waktu untuk makan dan minum sudah semakin sedikit. Waktu untuk makan minum itu sudah semakin pendek. Berbaki lebih kurang 14 atau 15 hari sahaja lagi. Kerana sebaik sahaja menjejak Ramadan, maka kita akan dilarang untuk makan dan minum. Bermula daripada terbit fajar sehinggalah jatuh matahari disertai dengan niat. Sesungguhnya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mendidik dan mengajar kita agar mengingat-ingat ke atas diri masing-masing dengan diperkukuhkan kedatangan Ramadan nanti. Asas gambarannya ialah manusia memerlukan sesuatu dalam kehidupan. Manusia tidak boleh bersendiri. Memerlukan kepada makan, memerlukan kepada minum, memerlukan kepada rakan kongsi dalam hidup, memerlukan harta bagi menjana kehidupan, memerlukan segala-galanya. Sifat manusia ini kebergantungan, mengharap. Sya'ban mengingatkan supaya berhati-hati atas sifat pengharapan ini. Kerana biasa sahaja orang yang mengharap akan terjatuh menjadi hamba kepada apa yang diharapkan. Ini bahaya. Sebab itulah Sya'ban, Ramadan bermula daripada Rejab mengajar supaya mengharap daripada Allah. Kerana semua yang diharapkan manusia itu daripada. Dimulakan dengan bulan Rejab melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi muraja'ah, irji', yakni kembali kepada Allah, mengharap daripada Allah apabila menghadapi ujian-ujian yang berat yang dialami dalam kerja dakwah. Kemudian datang Sya'ban ini dikhususkan 15 Sya'ban, mengingatkan kita waktu makan minum telah semakin pendek, supaya dalam hidup jangan mengharapkan makan minum sahaja. Ada benda lain lagi yang mesti diharapkan. Itulah yang dibentuk kita mengharap kepada Allah dengan diperintah dan disunatkan bertadarus sepanjang-panjang Ramadan Al-Mubarak. Semua ini membentuk sifat kebergantungan kepada Allah dalam mengharap. Jangan mengharap semata-mata, nanti kita menjadi hamba atas pengharapan itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini janji Allah. Allah Ta'ala dengan bangga mengisytiharkan, innaka la tukhliful mi'ad, di mana Allah Ta'ala apabila berjanji, Allah pasti menunaikan janji itu. Dan Allah Ta'ala sentiasa membuktikan
akan kebenaran para nabi dan para rasulnya yang diutuskan sebagai contoh kehidupan yang valid sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Para nabi dan para rasul itu diutuskan dengan 4 sifat yang wajib ke atas mereka: siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan. Ini di antara sifat-sifat selain daripada fatanah, yakni bijaksana. Makanya para nabi dan para rasul tidak pernah berbohong dan pasti tidak akan berbohong dalam hidup. Kerana mereka wakil Tuhan di atas dunia ini. Manakala kita semua adalah wakil kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh manusia. Kesaksian kenabian dan kerasulan itu, kesaksian ketuhanan ilah yang diajarkan Rasulullah itu, kitalah yang memikulnya sebagai frontliners menjadi saksi untuk seluruh manusia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kita yang akan naik menjadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Adalah kamu semua telah diangkat oleh Allah menjadi umat yang pertengahan, di mana kamu semua naik menjadi saksi ke atas manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik menjadi saksi ke atas kamu. Oleh karena itu, dalam perkara ini kita harus sedar bagaimana sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita memiliki kekuatan dalam bentuk kesaksian ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ketika dipanggil Nabi Nuh alaihi salam berada di padang mahsyar. Lalu Nabi Nuh didatangkan dengan kaumnya. Dan kita tahu kaum Nabi Nuh tidak ramai. Selama 950 tahun berdakwah, hanya lebih kurang 90, 70, setengah mengatakan 70 ke 100 orang itu yang beriman. Melihatkan jumlah kaum yang sikit, lalu Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Nuh, apakah kamu tidak menjalankan risalahmu, wahai Nuh? Nabi Nuh alaihi salam menyatakan, demi kebesaranmu, aku melaksanakan tugasanku, wahai Allah. Tiba-tiba ada di kalangan kaumnya itu, di mahsyar saat itu, berteriak dan menyatakan, wahai Allah, Nuh tidak pernah berdakwah kepada kami. Dia tak pernah datang pun memperkenalkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Kami tak tahu dia ni Nabi, dia Rasul, tak tahu kami. Lalu Nabi Nuh menyatakan, demi kebesaranmu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyampaikan. Lalu Allah Ta'ala tanya, kalau benar dakwaanmu, wahai Nuh, apakah kamu mempunyai saksi atas pernyataanmu itu? Lalu Nabi Nuh menyatakan, ada. Saya ada saksi. Lalu Allah Ta'ala kata, datangkan saksi kamu. Tiba-tiba Nabi Nuh memanggil kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil Nabi Nuh menyatakan, wahai Allah, ini saksi saya. Berkumpul ramailah kita umat Nabi ini. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada kita,
Bagaimana kamu tahu kata Nuh ini menjalankan tugas, sedangkan kamu tidak berada di zamannya? Lalu kita pun menjawab, ya Allah, kami membaca akan Al-Quran, kitab yang telah Engkau turunkan kepada Nabi kami. Di dalamnya menceritakan perihal Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Kami naik saksi atas sifat Al-Quran itu. Maka Allah menyatakan benar kamu. Ini. Itu sebab kita disuruh selalu baca Quran. Istimewa ketika datangnya Ramadan Al-Mubarak. Khatamkan, usahakan. Sebab ya nanti itulah yang akan kita sandar-sandarkan dalam mendakwa-dakwi kebenaran para nabi dan para rasul nanti. Kita bukan saksi depan kebunuh. Bukan saksi depan orang makan rasuah, tidak. Saksi kenabian. Kita ni. Nah, ini merupakan suatu perkara yang besar dalam hidup. Sebab itulah Allah menyebut dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang mengada-ngadakan kebohongan, ke penipu lah. Mudah kata orang yang berdusta. Allah Ta'ala menyebut la yu'minuna bi ayatillah. Sebenarnya orang ini dia tak beriman dengan aku pun. Buka mulut aja berbohong, bercakap aja menipu. La yu'minuna bi ayatillah. Orang yang menipu ni kata Allah, dia tidak beriman dengan ayat-ayat aku, dengan aku. Dia jenis tak percaya dengan Quran. Menunjukkan orang yang benar-benar beriman ialah orang yang benar, yang tidak ada pendustaan dalam hidup dia. Dia sebagai ayah dengan anak-anak, dia tidak akan berbohong. Dia sebagai suami dengan isterinya tidak akan berbohong. Dia sebagai guru dengan murid-muridnya, dia tidak akan berbohong. Sebagai pemimpin politik, ketua kepada rakyatnya, dia tidak akan berbohong. Ni buka mulut aja berbohong dah. Buka aja pembohongan dah. Macam mana? La yu'minuna bi ayatillah. Orang ni kata Allah, dia tak beriman dengan ayat aku. Maka puasa datang ni untuk membersihkan lidah, hati, perasaan. Dan itulah as-sabiqunal awwalin. Golongan-golongan yang awal dari kalangan generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Mereka tidak akan berdusta. Itu sahabat hebat. Ada seorang sahabat, dia ni jenis nakal, radhiyallahu anhu. Allah lupa nama dia. Dia nakal, tapi dia jujur. Kalau dia minum arak, besok dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, semalam saya minum arak. Lalu Rasulullah jatuhkan hukuman, sebat hududnya, sebat ke atas dia. Peminum arak disebat 80 rotan, 80 kali. Esok malam kan dia minum lagi. Nanti esok dia cakap lagi ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, malam tadi saya minum banyak sikit lah, 4 botol, mabuk saya. Rasulullah pun sebat dia 80 rotan. Macam itulah tiap-tiap hari. Sehingga satu hari datang seorang sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menyatakan, dia ni ya Rasulullah, apa benda lah dia ni. Hari ni kena sebab, besok cakap lagi minum dia. Makna berulang-ulang itu je kerja Nabi pula. Sahabat yang lain tu resah. Tak apa-apa dia ni, kata dia marah. Nabi kata, jangan. Dia kurang berakhlak kerana arak tu, tapi memiliki lidah yang benar. Beri peluang ke dia, Nabi kata. Sehingga akhirnya terbukti sahabat ini menegakkan kebenaran dengan lidah dan menukar akhlak dengan akhlak yang baik. Jadi itu para sahabat, mereka tak reti berdusta. Karena mereka tahu, ya apa lagi kalau di hadapan Rasul,
Berdusta dengan Rasul makna berdusta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang berdusta seperti Musailamah, mengaku Nabi kan, sehingga Rasulullah menyatakan dia sebagai Musailamatul Kazzab. Nah, Musailamah yang pendusta. Tapi yang namanya sahabat beriman, dia takkan berdusta. Kalau berdusta, la yu'minu bi ayatillah, tu bukan beriman dengan aku tu, kata Allah. Nah, jadi timbang iman kita macam mana? Kita dia tahu kita ni pendusta ke pembohong, bercakap mengelak, kita dia tahu. Ini benda-benda yang berkait dengan persoalan hati dan jiwa manusia. Makanya Ramadan datang, karena Allah buka peluang. It is a big opportunity. Ambil lah. Siapa grab ambil peluang ni, insya-Allah dia selamat. Sahabat bukan generasi yang berdusta. Kalau para sahabat radhiyallahu anhu itu jenis manusia yang berdusta, ampun maaf, Islam tak sampai pada kita gitu. Kalau yang kita terima pasti Islam yang ialah Islam yang di atas leweng, yang didustakan. Makanya lah kitab Taurat terpindah. Betul? Kitab Injil juga dipindah. Kenapa? Karena padri, bishop adalah dari kalangan pendusta. Itu jahatnya berdusta ini. Dia dah terbiasa seronok kita panggil, dah jadi habit berdusta. Memungkinkan sampai tahap kita Allah pun didustakan. Sebab itu Allah kata, la yu'minu bi ayatillah. Jenis bohong ni tak beriman dengan kitab aku. Itu. Makanya untuk Allah betulkan lidah, hati, perasaan, biar jujur betul kita, saja je Allah turunkan 17 Ramadan tu Al-Quran turun. Supaya lidah kamu tu baca galit bacaan tu, kerana bulan ni aku turunkan, yakni bulan Ramadan tu, agar kamu benar-benar menjadi orang yang siddiqah, orang yang benar. Sahabat-sahabat sahabiah sekalian, pernah berlaku dalam suatu peperangan, yakni peperangan Yarmuk. Ini berlaku di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar memerintah, ekspedisi ketenteraan mulai menganjak keluar batas negara Arab, sehingga terjadilah pertempuran di Parsi, di Rum dan sebagainya, sehingga tumbang dua kerajaan ini zaman Umar. Di antara yang memimpin yang terkenal dalam sejarah ketumbukan tentera Islam ini ialah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Menjadi kelaziman apabila dua pasukan tentera di zaman dulu bertembung di antara satu sama lain, dah berdepan-depan dah, makanya akan ada perlawanan satu lawan satu. Mula cabang-cabang berlawan, mati, datang lagi, begitulah, sehingga akhir baru semua bertempur. Yang memimpin pasukan tentera Parsi Rom pada masa itu namanya Raja Georgius dalam sejarah. Dia keluar daripada saf pasukan tentera Romawi apa semua, dengan dia memegang tombak lembing, penuhlah dengan pakaian baju besi semua, tengah perang. Lalu dia mencabar Khalid ibn al-Walid. Aina Khalid, katanya, mana Khalid? Lalu terdengar oleh para sahabat di kalangan tentera Islam. Mereka pun menyampaikan kepada Khalid, yang memang Khalid ibn al-Walid pun telah bersiap dengan pasukan baju besi dan tentera. Khalid pun keluar naik kuda pergi. Jadi yang ni datang, yang ni pun sampai bertemu di tengah-tengah. Khalid mana siap dah, dia nak memangkas saja dah. Tiba-tiba Raja Georgius bertanya, wahai Khalid, saya nak tanya kamu satu soalan. Khalid kata, boleh, sila. Lalu Raja Georgius tanya, adakah benar wahai Khalid bahawa Allah Tuhan yang kamu sembah itu telah menurunkan sebilah pedang daripada langit
di mana pedang Allah itu sampai ke tangan Nabi kamu. Lalu Nabi kamu, Nabi Muhammad tu ambil pedang Allah ni, serah ke kamu. Dan kamu gunakan pedang Allah itu sehingga kamu tidak dapat dikalahkan di medan perang. Mendengar soalan ini, Khalid tersenyum dan tertawa kecil. Khalid menyatakan, demi Allah, wahai Raja Georgios, tidak ada apa yang kamu sangkakan sebagai sebilah pedang Allah yang turun dari langit, atau Nabi aku ambil serah ke aku. Tak ada. Apa yang ada hanyalah aku ni diberi gelaran oleh Nabiku sebagai Saifullah, sebagai pedang Allah. Itu gelaran aja. Bukan ada sebilah pedang dari langit. Tak ada. Itu gelaran untuk saya. Kerana ketika perang, Allah, Tuhan yang aku sembah, sentiasa membantuku sehingga aku tidak pernah terkalahkan. Maka Nabi aku beri gelaran ke aku Saifullah, pedang Allah. Kata sebilah pedang tu tak ada pun, itu gelaran aja. Tergamam dan tersentak Raja Georgios. Lalu dia menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, katanya. Raja Georgios masuk Islam saat itu juga. Karena melihat ini kejujuran, tidak berdusta yang ada pada sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Dan itulah sifat semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Tak pandai dia berdusta ni sahabat-sahabat. Jujur aja. Ya Rasulullah, saya berzina, kata. Rasulullah paling. Dia pergi depan Nabi. Ya Rasulullah, ni saya cakap ni, saya berzina. Nabi paling lagi. Dia beritahu lagi sampai 4 kali. Ada yang menyatakan 4 kali kerana Nabi mencukupkan 4 saksi itu. Ada yang menyebut Nabi kata betul. Betul. Sampai 4 kali tanya, dia kata betul. Nabi kata pulang dulu. Lahirkan anak dulu. Dah lahir anak, dia bawa jumpa Nabi. Ini anak zina aku, hukum aku ya Rasulullah. Nabi kata balik dulu. Sehingga anak kamu dah pandai makan sendiri. Bela dia dulu, susukan dulu. Sehinggalah satu hari, tahun tu dia datang. Dia bawa anak. Kemudian dia bagi sekeping roti depan Nabi. Anak tu ambil makan-makan. Nabi kata sekarang hukuman dijatuhkan. Itu kalau nak bahas bab hukum hudud kisah takzir tu, dia bukan terus dapat tahu rembat tu, tak. Dia ada stages. Siasat dulu, beri ruang dulu, bertaubat. Dia ada kaedah-kaedah dia. Bukan satu undang-undang yang kejam dan zalim. Jadi itu sifat sahabat hatta sahabiyah. Mereka terus terang aja. Mengapa Georgios masuk Islam saat itu? Sebab dia pun tahu Nabi menyebut al-hirbu khida'ah. Sesungguhnya peperangan itu tipu daya. Yang pada saat itu sekiranya Khalid ibn al-Walid berbohong pun dapat pahala, tidak berdosa. Kerana tengah perang. Atas strategi boleh. Bila dia tanya, ya, ni yang kat pinggang saya ni pedang Allah tu. Jangan sampai saya cabut. Berserak tentera kamu kan. Baik menyerah sekarang. Kalau anak itu, anak jawab. Sebab anak tahu memang tak berdosa pun tengah perang, tipu daya. Dan Georgios tahu Khalid boleh je jawab macam tu. Buat tegak bulu leher dia. Dia tahu. Tiba-tiba Khalid kata tidak juga. Di saat seperti itu, dan keadaan dua tentera sedang berhadapan, dia di tengah-tengah, dia jawab tidak. Alangkah jujur lurusnya hati para sahabat, menyebabkan dia terus menganut Islam. Karena dia melihat tarbiyah ruhiyah yang telah ditanam oleh Islam dan puasa di bulan Ramadan itu. Bagaimana kesannya.
ke atas lidah para sahabat. Zaman dulu ada seorang raja, ini cerita dalam kitab juga. Raja ni dah tua, tapi raja ni jenis raja yang baik. Lalu dia panggil lah, kita kata memanda menteri dia lah. Dia panggil, dia tanya. Dia kata, macam mana pandangan tuan-tuan? Saya ni keturunan raja, tapi saya cadang. Yalah, saya dah tua dah. Lepas saya mati ni, pengganti saya nak pilih public lah, orang awam, bukan darah keturunan raja. Supaya kepimpinan nanti boleh sharing togetherness lah, termasuk rakyat saya pun boleh jadi raja juga. Jemaah memanda menteri setujulah. Lalu diarahkan oleh raja, cari 20 pemuda yang genius, brilliant, tegak sasa, yang boleh jadi ganti dia lah. In case kalau raja ni mati, cari. Sebanyak begitu rakyat tu dapatlah 20 orang, the best among the best. Lalu bila dah menghadap raja, raja bagi tahulah, saya bercadang nak pilih salah seorang di antara kamu yang 20 ni, untuk ganti saya kalau saya mati nanti. Jadi saya naknya kamu buat satu perkara aja. Tiba-tiba raja memberikan tiap-tiap seorang sebiji benih. Kita kata sebiji bulat hitam tu, kacang bende lah misalnya gitu. Benih bende ke benih apa, adalah benih pokok. Dia bagi satu seorang 20 biji, sebiji seorang. Kata raja, balik tanam pokok ni. Selepas 2 tahun semua datang jumpa saya. Saya nak tengok. Dia nak ukur kat situ lah. Kalau pokok tu rendang betul lah, makna orang tu memang berjaga-jaga, berhati-hati, sentiasa take care apa. Dia adalah sifat-sifat kepemimpinan itu. Kalau dia datang kontot je pokok tu, makna tu gitulah, dia nak nilai situ. So balik, lepas 2 tahun semua datang membawa pasu besar dengan bunga segala apa. Naiklah 2 tahun. Tiba-tiba dalam ramai itu ada seorang pemuda, tak ada. Dia bawa pasu dengan tanah, pokok tak ada. Dia ditertawakan oleh 19 pemuda yang lain. Kira-kira dia ni out lah, memang tak ada can nak jadi raja lah. Raja tanya seorang-seorang, kamu Masya Allah cantiknya pokok ni, macam mana kamu buat? Patik begitu, baja Monsanto, cap ICI segala menatang apa, patik ubuk. Okey, bagus. Kamu macam mana semua. Akhir pergi ke pemuda yang ke-20. Kamu ni apa pasal jadi malas sangat? Tadi dapat benih tak? Dapat tuanku. Tanam tak? Patik tanam. Jaga. Demi Allah patik jaga selama 2 tahun. Tetapi langsung tak boleh hidup tuanku. Tiba-tiba raja mengisytiharkan, demi Allah, inilah dia yang akan aku tabalkan menjadi raja. Terperanjak puding lah yang lain-lain ni, apa hal pula? Dia orang ni pokok banyak tak dipilih yang ni. Kerana kata raja, benih yang aku berikan kepada setiap orang di kalangan kamu adalah benih yang aku telah rebus dengan air panas sehari semalam. Dan benih itu kalau tanam 20 tahun pun dia takkan hidup. Benih itu dah mati, kena rebus. Artinya kamu yang pokok cantik ni, lagi rendang yang ni, sah-sah dah kamu tukar benih pokok yang lain. Kamu berdusta. Sedangkan pemuda ini dia guna benih yang aku bagi. Dia yang paling jujur. Aku memerlukan orang yang jujur dalam hidup ini untuk menggantikan kedudukan aku. Nah, dapatkah pemuda yang pokok tak tumbuh tadi? Itu sebab disebut oleh para ulama, berlaku jujur aja. Karena pasti jujur itu akan memberi kebaikan dalam hidup seseorang, pasti. Tidak pernahlah orang yang jujur itu hidupnya tu jadi tidak dibantu oleh Allah, tidak mungkin. Orang khianat aja yang akan resah. Orang jujur ini tenang aja. Ya. Ada seorang yang terkenal dalam sejarah. Dia ni kalau memerintah
memang sangat kejam lah. Ya, dalam sejarahnya dikenali dan masyhur akan namanya tu, iaitulah Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini telah pernah kita sebut. Ada riwayat menyebutkan dia ni masa kecil nenek dia bela dia. Wah, ni nenek atuk dengan cucu ni payah nak urailah, kecuali siapa yang dah ada cucu dia tahu. Tu. Anak dulu kuliah penuh aja masa sebelum Covid tu lah. Tapi bila dapat je cucu dah banyak lah ponteng kuliah. Kenangan cucu. Masa nak maghrib tu, dah pukul 7 atau 6.45 waktu anak-anak keluar tu, masa tu lah nak roti canai nak makan kat kedai hangkut, batal kuliah. Penangan cucu jangan main-main. Kalau anak tu anu lagi, tapi cucu out. Antum percaya anak dah pakai ihram nak pergi haji tahun dulu. Pakai ihram lah. Dalam poket memang ada duit dalam 120 kot. 120 ringgit. Anak tak bawa banyak sebab nanti keluarkan dekat Rajahi Bank di sana. Adalah standby nak beli, especially nak beli nanti bila tukar, beli kad lah untuk tukar handphone di sana tu, kad. Ada 120. Elok nak menyimpang masuk highway dari Gombak, dia bisik sikit je. Tu nak jadi doktor tu, anak faham dah. Terus arahkan anak-anak terus di kedai buku depan tu kat Seri Gombak. Dia pun tahu lah ada kedai buku situ tu. Sehingga besar buku tu, bookstore tu besar. Dia akan beli satu kotak 4 segi tu warna merah, ingat lagi. Tangkai tu kena buka, adalah nak patung dalam tu. Yang doktor punya lah jarum plastik. Tak main punya. RM92. Ya, duit 120. Beli. Kau tak usah bebel lah dalam kereta, tak apalah kerja abah ni, mengikut adat. Kau ada cucu kau tahu, duduk dan diam tu ya. Ini pandangan cucu je main-main. Jadi Hajjaj ni, nenek dia jaga. Satu hari katanya nenek dia berjalan dengan dia, ternampak orang sembelih kambing. Tak jana merengek-rengek Hajjaj ni. Nak darah kambing, nak minum. Ai cedok dek nenek bagi. Itu dalam kitab. Cucu jangan diikut je, tapi tu kena kontrol. Ya, habis kita. Katanya disuapkannya sikit. Itulah bila. Yalah minum darah tu kan pun tianak Dracula macam mana perangai tu. Itu yang jadi ganas Hajjaj tu katanya lah. Tapi kena ingat, walaupun Hajjaj tu begitu dikira zalim kejam, dia mempunyai jasa yang besar dalam dunia Islam. Di mana zaman Hajjaj memerintah, zaman dialah diarahkan Al-Quran resam Osmani itu dibariskan. Syattah ada sabdu bagi hatta kasrah dhammah apa semua tu dialah zaman dia. Ulama-ulama buat memudahkan orang lain baca. Itu ada jasa dia juga. Itu kita tak boleh nafilah. Tapi dia memang bengis kejam sungguh. Hati kering lah, bukan hati tisu. Satu hari Hajjaj berjalan dengan tentera dia, masuk ke wilayah padang pasir lembah, dia pergi melawat. Dah padang pasir ni jumpa satu kemah. Kemah mesti badui punya. Singgah masuk duduk dalam kemah badui ni. Borak-boraklah dengan lelaki yang ada tu. Borak, dia tanya, macam mana pandangan pak cik tentang Hajjaj yang memerintah ni? Hajjaj, kata pakcik ni, zalim. Tu pakcik jawab, Hajjaj tu zalim. Iya ke pakcik? Iyalah, memang zalim, tak apa-apa manusia. Hajjaj ni dia tak boleh cakap tu, dia datang marah dia. Dia kata, pakcik tahu tak saya siapa? Mana aku tahu, kata dia, kau pun baru datang kemah aku. Sayalah Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Katanya pakcik tu, astagfirullah. Kalau kitanya, haram jadah mangku ayun betul. Kau betul-betul bawa suir lah dalam kemah aku, kau masuk. Dia tala lagi. Berani pakcik. Hajjaj marah, kau tarik balik tak?
Kau masuk kemah aku ni kau bawa kecelakaan lah. Kamu ni zalim, kamu tak adil. Hajjaj je fingertip ya. Bodyguard datang tangkap. Zaman Hajjaj, kalau kena tangkap, dia simpan penjara, boleh buat tali arwah dah. Tu kan. Terus ada mati punya. Itu Hajjaj. Jadi dia kata kurung dia ni seminggu. Kurung. Dalam tempoh seminggu itulah keluarga lelaki Badui ni datang. Pergi jumpa Badui ni di penjara. Pujuk dia supaya dia tu buat-buat gila. Kan dalam Islam kalau gila kan buang kes. Nak selamatkan dia ni. Tidakkan kamu kena pancung itu ini. Buat-buat gila pun bukan payah. Macam filem Piramli Ahmad Nespu dalam penjara tu. Joget dekat seorang, selesai. Nanti buang kes, kamu boleh balik. Kalau kamu mati, siapa nak tengok keluarga? Tiba-tiba Badui ini menjawab, demi Allah, saya tidak akan merosakkan akal yang baik yang telah dikurniakan oleh Allah kepada saya dengan saya menukarkannya kepada akal yang rosak, yakni berpura-pura menjadi gila. Saya tak akan buat. Karena saya berdusta, saya berbohong. Tak mahu saya berbohong-bohong, saya tak gila, buat acah-acah gila, saya tak nak. Saya bukan gila. Jujurnya dia. Pujuk-pujuk tak mahu dia. Setelah beberapa hari sampai masa, Hajjaj beritahu panggil dia. Bawa si Badui itu datang menghadap aku sekarang. Lalu diheret dia dalam keadaan dibelenggu, diikat tangan dia untuk dipancung. Hajjaj kata, kenal saya tak? Dia tengok, dia kata, apa tak kenal? Hajjaj celaka yang zalim, tak adil. Hati perut tak ada, menyeksa, menghukum rakyat. Apa tak kenal pula? Hajjaj kata, aku bagi peluang akhir. Tarik balik semua ucapan kamu yang sekejap ni dengan yang minggu lepas dekat kemah kamu kata ke aku macam-macam. Tarik balik. Tiba-tiba dia menyatakan, demi Allah, saya tidak akan mengotorkan lidah saya dengan berdusta di hadapan Allah dengan menyatakan sebaliknya bahawa kamu seorang yang adil. Demi Allah, tidak. Saya tetap menyatakan kamu zalim kerana lidah yang Allah beri ini diberi kepada saya untuk berkata yang benar sahaja. Badui ni bukan well educated doktor, profesor, bersih, sijil, ijazah master. Tak ada. Badui je jaga kambing. Tapi ada kejujuran. Ucapan dia menurut apa yang dicatat dalam kitab itu menjadikan Hajjaj itu menggeletar jasad, berpeluh dahinya, sehingga dalam keadaan dia macam nak cakap, macam terlampau kagum lah. Dia syok. Macam ya Allah, dia ni beraninya. Macam itulah dia rasa dah satu macam. Lalu Hajjaj menyatakan, demi Allah, bebaskan dia kerana aku melihat kebenaran ada dalam hati. Bebas. Ini orang yang berkata jujur dan benar, dia pasti selamat. Karena Allah tidak pernah membiarkan dia. Pernah terjadi dalam suatu peperangan. Selesai perang ni besar. Kalau antara Parsi Rom dengan tentera Islam ni, panglima yang terkenal namanya Rostam. Ini kalau buka dalam buku kita tahulah Rostam. Dalam satu peperangan yang besar, Rostam ni dia kirim seorang, kita panggil right wing dia lah, orang kanan dia. Nama orang kanan dia ni Jaban. Ini nama Parsi kot, Parsi Rom. Jaban nama dia. Bukan Jamban, ya. Gaban lain pula. Jaban. Dia ni ketua turus tentera Parsi masa itu, pimpin. Bertempur ringkas cerita, menang tentera Islam. Jaban ini tertawan. Tapi pasal dia ni Brigadier General, bukan orang biasa.
Dia buang baju besi dia, dia ambil kain macam kain serban tu, dia balut kepala, berwatak seperti orang tua. Sebab kalau tidak nanti malulah. Orang kanan Rostam dapat ditangkap, malu. Lalu bila dia ditangkap oleh dua orang sahabat, dia pun menyatakan, dia kata begini wahai anak-anakku, kata dia, pakcik ni tua dah. Pakcik bukan larat sangat nak ikut perang ni, tapi dipaksa oleh Rostam. Dia pakcik ikut. Perang pun pakcik tak ada bunuh siapa pun, loncat-loncat apa pun tak. Laih-laih dah pakcik ni, bukan larat pun. Janganlah tangkap pakcik. Kalau kamu boleh buat perjanjian, bebaskan pakcik, kita buatlah perjanjian. Kata dua sahabat tu, apa perjanjian? Katanya Jaban ni, panglima tentera ni, dia orang tak tahu dua orang ni. Pakcik ada bawa hamba sahaya pakcik. Pakcik ambil 2 orang bagi kat kamu, 2 lagi kamu ambil, 4 orang bagi 2 seorang pakcik bagi. Itu perjanjian. Tapi kalau kamu dapat 2 orang hamba ni, bebaskanlah pakcik. Dia kata bolehlah, sahabat tu kata. Lalu dipanggil, dia ketua, dia panggil datang. Serahkan, dia pun bebas. Dia pun naik kuda, dia nak pecut lari. Dia kawasan dia nak keluar tu agak jauh. Tengah dia berkuda ni, tak nampak dia sahabat lain. Dia kenal. Sahabat tu menjerit mengatakan, kita adalah tentera yang tidak akan melepaskan musuh begitu saja. Kepong, yang tu Jaban tu kejar, dapat tangkap. Diheret di hadapan ketua turus tentera Islam. Anak terlupa nama dia. Lepas tu sampai depan dia, tahulah kata Jaban. Lalu ketika dia nak dibunuh, tiba-tiba dia menyatakan, Tuan, saya telah ada perjanjian dengan 2 orang tentera kamu ni. Dia ceritalah. Lalu kata turus tentera ni tanya, betul? Dia kata betul, kami ada perjanjian. Dia pun dah serah 2 orang kami ni hamba, so kami lepaskan dia. Lalu kata ketua tentera Islam, kalau begitu haram kita membunuh dia, bebaskan dia, karena kita adalah kaum yang diikat dengan perjanjian. Ini cerita ni dibawa balik dan diceritakannya kepada Rostam, big boss dia. Mendengar kisah itu menggeletar Rostam. Dia menyatakan, percayalah, cepat atau lambat negara kita akan tumbang jatuh di hadapan orang seperti ini. Karena mereka tidak pernah berdusta dalam percakapan dan perjanjian mereka. Nah, kedatangan nisfu Sya'ban sekadar nak menjadi satu vibrate ya, gegaran untuk kita standby. Takut Allah Ta'ala ni dia atur begitulah. Kalau Sya'ban tu lalu gitu je, tapi bila datang nisfu Sya'ban kita 15 dah, macam ada beringat dah. Tak lama dah puasa. Allah nak kita awareness, sentiasa ada kesedaran, teringat. Lepas tu dengan hujan apa semua, cuaca geduk-geduk, mana sejuk kali, hujan-hujan renyah dari pagi tadi pun hujan. Ini semua tanda-tanda Ramadan Al-Mubarak mulai nak melangkah masuk. Jadi kita mesti buat persiapan sesungguhnya dan berharap mudah-mudahan tahun ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita semua, insya-Allah. Kawan-kawan dapat betulkan lidah sepanjang Ramadan pun cukup dulu. Ambil satu dulu tahun ni. Itu saja, terima kasih. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul As dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.